Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang semua. Video kali ini aku nak respon satu video daripada seorang lebih perlis ni, yang mana dia buat kenyataan bahawa kita tidak perlu mempelajari ilmu tasawuf kerana cukup dengan kita belajar ilmu fiqh dan ilmu tauhid, hati kita insya-Allah akan suci. Jadi benda ni tak betul lah. Dia kata hati ni boleh tenang dengan kita belajar ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Okey, sebelum aku react, tengok dulu dia punya video dia. Tuan-tuan pernah tak tertanya, kenapa sering diwar-warkan kepada kita akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah, fiqh kita Syafi'i, tasawuf kita Imam Ghazali. Akidah tu kepercayaan, fiqh itu amalan. Gerangan apa ada tasawuf? Dari mana datang tasawuf? Apa tu tasawuf? Apa tujuan dia? Kalau akidah kita boleh faham lah. Setiap orang Muslim ada akidah kepercayaan dia. Itu yang dikatakan dalam rukun iman. Asas akidah ialah rukun iman. Kalau fiqh, asasnya ialah rukun Islam. Ini tasawuf ni datang dari mana? Saya kata dia adalah tambahan. Ringkas ni lah. Jadi tuan-tuan, kenapa datang tasawuf ni? Tasawuf tu diertikan sebagai pembersihan jiwa. Ilmu pembersihan jiwa. Saya katakan, apakah dengan belajar akidah dan fiqh ni tak bersih jiwa lagi ke? Sampai kena ada ilmu tasawuf. Bahkan ternyata benar itulah hakikat keadaan mereka. Lagi mereka belajar akidah, lagi mereka belajar fiqh, ternyata hati mereka rasa tak cukup, tak fulfill. Hati masih rasa tak kenyang. Padahal dah belajar akidah dah belajar fiqh bertahun-tahun barangkali. Tapi kesudahannya hati masih lagi ada kelompongan, ada kekosongan yang masih dahaga untuk diisi. Maka di situ akhirnya didatangkan ilmu tasawuf ni, ilmu yang dikatakan untuk nak membersihkan jiwa. Tapi sebenarnya ini hanyalah gambaran keadaan orangnya yang hati lompong, hati tak penuh, tak diisi, sehingga masih lagi mencari-cari. Sedangkan kita katakan secara asasnya, asas agama seorang itu ialah rukun Islam, rukun iman. Ini asas dia. Tapi itulah nak mengatakan bahawa hati orangnya tak tenang seperti yang disebut tadi. Maka kerana itu dia masih lagi perlu pengisian lagi. Dah belajar akidah, dah belajar fiqh, nak kena ada pengisian lagi. Sedangkan dengan kita belajar akidah lah hati kita jadi tenang. Kerana itulah sumber iman. Akidah adalah sumber iman. Iman adalah asbab diberi cahaya, dan cahaya itulah yang akan memberi ketenangan. Tapi kenapa hati tak tenang lagi ni? Menunjukkan bahawa cara yang digunakan itu salah. Cara ilmu kalam, cara bermazhab, cara taklid ini menyalahi apa yang digariskan oleh syariat. Ketika mana syariat Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berselisih dalam mana-mana perkara, yang ini tak kiralah akidah, tak kiralah fiqh, bahkan dalam urusan dunia sekalipun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang ini kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata mereka tidak melakukan. Sebaliknya mereka kembalikan kepada ilmu kalam, ilmu akal, logik mereka. Mereka nak bahaskan tentang akidah dengan logik. Dalam bab ibadah pula, mereka kembalikan kepada si fulan, mazhab ini, apa kata ni. Jadi kesudahannya, apakah mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya tidak. Maka tak heranlah kenapa jiwa mereka terus lagi mencari-cari dengan ilmu tasawuf dan sebagainya. Baik, dalam video tadi lebih perlis ni kata kita hanya perlu belajar tauhid dan ilmu fiqh. Ilmu tasawuf ni dia kata tak payahlah. Dan dia kata ilmu tasawuf ni tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam syariat. Baik, sebelum aku nak terang lebih lanjut, aku nak beritahu dulu apa makna tasawuf. Baik, tasawuf ni mengikut Syekh Ahmad Zarruq, dia telah mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang bertujuan untuk membaiki hati dan memfokuskan hanya untuk Allah semata-mata. Fiqh adalah ilmu yang bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum. Sedangkan ilmu tauhid adalah ilmu yang bertujuan mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dengan keyakinan. Sebagaimana ilmu perubatan untuk memelihara badan dan ilmu nahu untuk memelihara lisan. Lihat dalam Qawaid Tasawuf muka surat 6. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mendefinisikan tasawuf adalah suatu yang dengannya diketahui hal ehwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya daripada yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keredaan Allah dan meninggalkan larangannya. Lihat dalam Tanwirul Qulub muka surat 406. Baik, apakah hukum kita belajar ilmu tasawuf? Sebab ilmu tasawuf ni bagi puak-puak Wahabi satu ilmu yang kotor. Seperti mana Halid Mayacak kata, ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang kotor, lebih kotor daripada ayat cak. Dan ulama mengatakan bahawa
belajar ilmu tasawuf ni adalah wajib. Seperti mana Imam Al-Ghazali berkata, hukum mempelajari ilmu tasawuf ialah fardu ain kerana manusia tidak sunyi daripada aib atau sakit kecuali para anbiya. Jadi tasawuf ni dia untuk merawat hati supaya hati kita ni bersih, ikhlas dalam beribadah. Diriwayatkan daripada Imam Malik bin Anas, beliau pernah berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu fiqh tanpa tasawuf, maka dia telah fasik. Barang siapa mempelajari ilmu tasawuf tanpa fiqh, maka dia telah menjadi zindik. Manakala barang siapa yang menghimpunkan kedua-duanya, yakni ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf, maka itulah sebaik-baik dan sesempurna perkara. Lihat dalam Mirqatul Mafatih jilid 1 muka surat 478. Lihat dalam Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah halaman 42. Dan juga diriwayatkan bahawa Abu Bakar Al-Warraq pernah berkata, sesiapa yang berpada dengan ilmu kalam, yakni ilmu tauhid, tanpa sifat zuhud, yakni tanpa ilmu tasawuf, dia menjadi zindik. Siapa yang berpada dengan sikap zuhud, yakni ilmu tasawuf, tanpa mempelajari ilmu kalam dan fiqh, dia telah berbuat bid'ah. Manakala barang siapa yang berpada dengan ilmu fiqh tanpa ilmu tasawuf, dia telah fasik. Manakala sesiapa yang menguasai kesemua ilmu ini, dia mencapai martabat yang mukhlis. Rujuk kitab Hilyatul Awliya jilid 10 muka surat 236. Baik, ada tak dalil ilmu tasawuf ni dalam Al-Quran? Ada. Lihat dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 15. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang bermaksud, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia bersembahyang. Dalam hadis dalil tasawuf, iaitu sabda Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang bermaksud, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Baik, hadis yang dibacakan tadi ini ada potongan hadis daripada hadis Jibril. Lebih perlis tadi dia ada cerita ilmu fiqh diisyaratkan dengan sabda Nabi dalam hadis Jibril itu, fa akhbirni anil Islam. Maka Nabi beritahu Islam tu membaca 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, pergi haji. Kemudian Jibril tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Jibril tanya pada Nabi SAW, khabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi pun beritahu beriman dengan Allah dan sehingga akhirlah. Jadi lebih boleh dia kata, tengok dalam hadis ni dia bagi isyarat ilmu fiqh dengan ilmu tauhid, tetapi ilmu tasawuf tak ada. Aku tak faham juga lebih boleh ni dia tak baca hadis ni habis kah? Sebab apa? Sambungan daripada selepas Jibril tanya tentang iman, kemudian Jibril tanya tentang Islam, maka selepas itu Jibril tanya pula, fa akhbirni 'anil ihsan. Khabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kemudian Nabi bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa kita kena belajar ilmu tasawuf. Siapa kata? Ulama kata. Imam Tajuddin As-Subki berkata, tasawuf diisyaratkan dengan ihsan. Selain ilmu-ilmu itu, akidah, fiqh dan tasawuf, kalau ia tidak kembali kepada ilmu-ilmu tersebut, Islam, iman dan ihsan, ia adalah di luar syariah. Lihat dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra jilid 1 muka surat 117. Jadi kesimpulannya, tasawuf ni adalah satu ilmu yang akan mendidik manusia untuk mengenal akan Tuhannya dan membantu dirinya memelihara seluruh panca indera untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta bertakwa dan menjauhi ikutan hawa nafsu. Ini adalah tujuan kita belajar ilmu tasawuf, iaitu penyucian jiwa. Sebab apa? Tentang keikhlasan dalam beribadah, perbahasan sifat-sifat tercela dan sifat-sifat terpuji tidak dibahaskan di dalam ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Dalam ilmu tauhid dia tak ada sembang bab riak, bab sombong, bab ujub, bab ikhlas, tak ada. Begitu juga dalam ilmu fiqh tidak dibincangkan tentang bagaimana nak hilangkan riak, bagaimana nak hilangkan sombong, bagaimana nak suci diri kita daripada ujub, bagaimana kita nak berikhlas dalam beribadah. Dalam ilmu fiqh dan ilmu tauhid tidak dibicarakan benda-benda lagu ni. Jadi macam mana pula lebih perlis ni, lebih wahbi ni, dia boleh kata cukup belajar tauhid dan fiqh untuk penyucian jiwa. Jadi bermakna dia ni, kita macam mana? Nak kata bodoh ustaz. Tapi itulah. Walaupun ada terdapat dalam hadis,
Tapi oleh kerana itu perangai Wahabi ni, bila dia tak suka suatu benda tu, walaupun benda tu ada dalam hadis, dia akan tolak. Macam hadis Jibril tadi. Dia baca tak habis sebenarnya. Dia tak cerita hak sebenar. Dia cerita dua saja. Sedangkan dalam tu, Jibril tanya tentang Islam, tentang iman dan juga tentang ihsan. Dia tak bagi tahu dekat masyarakat bahawa Jibril ada tanya tentang ihsan. Yang mana ihsan tu, ulama bagi tahu itulah isyarat kepada ilmu tasawuf. Sama ada dia tak tahu ataupun dia sembunyikan ilmu. Sebab apa dia tak suka? Sebab mereka ni mengajak kepada masyarakat kerana nafsu mereka. Hak mana mereka suka, mereka bagi tahu. Hak mana mereka tak suka, mereka tak akan bagi tahu walaupun benda tu ada dalam Quran dan hadis. Kalau dalam sudut ilmu ni, mereka ni bukanlah golongan yang amanah dalam ilmu. Mereka akan bagi tahu pada masyarakat benda yang mereka nak saja. Seolah-olah mereka nak bawa masyarakat ni bukan kepada Quran hadis, tapi nak bawa masyarakat ni kepada ikut mereka. Itu perangai Wahabi. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.